Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahimahullah taala, al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya ilmu yang ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim dengan sekalian yang wajib seperti zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, yang melengkapi juga akan ilmu sendirinya. Maka ketahui olehmu, maka diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya akan bahawasanya ada baginya ilmu, dan ta'aluk pula ia dengan segala barang yang jaiz seperti menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi suatu, dan segala yang mustahil seperti sekutunya. Maha suci Allah Ta'ala daripada barang yang tiada layak dengan dia. Maka diketahui oleh Allah Ta'ala bahawasanya sekutunya itu makdum, tiada maujud, dan hanya ta'aluk ilmu itu segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang mustahil, kerana bahawasanya ia bukan daripada sifat taksir, yakni berbekas bersalahan bagi kudrat dan iradat, seperti barang yang telah lalu kenyataannya. Yang demikian itu pada bahas kudrat iradat, dan jangan dikatakan dengan bahawasanya ada yang tiada diketahui Allah Ta'ala kerana tiada di sana yang ada. Jangan dikatakan dengan bahawasanya ada yang tiada diketahui oleh Allah kerana tiada di sana yang ada. Tiada diketahui Allah Ta'ala akan keadaannya, hanyalah hakikat segala sesuatu itu nyata dalam ilmu Allah Ta'ala wal hayat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata bagi ada kita dah masih melangsungkan wujudnya kita dan berikan kita peluang berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidup matikan kita. Alhamdulillah masih lagi hidup kita. Alhamdulillah, dia masih lagi beri kita nikmat boleh taat, jauhkan kita daripada maksiat. Apatah lagi daripada kecil dia jadikan kita Islam. Alhamdulillah, dia bagi lagi hati sanubari kita yang memang duk mencari, duk minat, duk haloba, sentiasa nak hadir dalam majlis yang mulia untuk taat pada Allah Ta'ala dan junjung dan mencontohi Rasul tercinta. Alhamdulillah, diberikan kita minat, keupayaan, akal yang sihat, minat berterusan untuk berada dalam majlis seumpama ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan iman Islam, iman, ihsan, taqwa, mentauhidkan Allah Ta'ala ni sepanjang hidup kita, dan kita mati di atas iman dan tauhidkan Allah Ta'ala ni. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Kita nak sambung masih bab ilmu. Dasar kita bicara mesti sabit pada Allah Ta'ala ilmu. Mustahil dia buat alam ni dalam keadaan dia jahil. Subhanallah. Alam yang kita lihat
dengan berbagai penciptaan yang indah, yang kerana tak pernah terfikir makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi atas muka bumi ini adalah dalil nak menunjukkan sabitnya ilmu Allah Ta'ala. Bahkan setiap makhluk yang Allah Ta'ala cipta semua single piece. Tak ada makhluk yang serupa, yang pendua dia. Semua Allah Ta'ala jadikan satu. Hebatnya ilmu Allah Ta'ala, yang setiap makhluk yang dibuat adalah berbeza dan berlainan. La ilaha illallah. Khas atas kita nak bicara dengan apa yang sikit sebanyak khas yang terdekat kita bicara mengenai mimpi oleh seorang ulama, Ibnu Syajari. Kita selalu dengar Ibnu Hajar, anak batu, ni anak pokok. Ibnu Syajar, selalu Ibnu Hajar. Kita pun pondok Al-Hajari kan. Nanti ada kok pondok satu lagi, pondok Asy-Syajari. Kok duduk dalam hutan, dalam sawit ke, dia panggil pondok Asy-Syajari. Kita Banggul Batu, pondok Al-Hajari. Sikitlah kita cerita lawak-lawak tu kan, sambil. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni, jadi kalau Syekh Ibn Syajari tu, dia sampai mimpi jumpa Rasulullah, memahamkan macam mana ilmu Allah Ta'ala. Yang ilmu Allah Ta'ala ni macam mana? Ilmu Allah Ta'ala ni menzahir dan menyatakan, mimpi soalan, disebabkan ada soalan daripada Nabi Khidir, apa Allah Ta'ala duk buat lah ni. Jadi jawapan tu berkaitan dengan atas kita bicara bab ilmu, kerana jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW dalam mimpi dia, yang dia mimpi malam tu, kerana terlalu duka cita tak boleh nak jawab soalan tu, dan dimaklumkan oleh Rasulullah dalam mimpi tu, yang datang adalah Nabi Khidir. Rasulullah yang ajar jawapan. Apa dia? Jadi apa Allah Ta'ala ada buat lah ni? Allah Ta'ala buat lah ni adalah dia menzahirkan apa yang sabit pada ilmu dan iradah dia. Bukan dia baru mula nak buat. Itulah lebih kurang bahasa yang terdekat. Kau tengok bahasa disebut tu, maksudnya Allah Ta'ala ni setiap waktu, setiap ketika dalam urusan dia yang dinyatakan atas muafakat ilmunya dan iradahnya yang pada azali sampai abadi. Allah Ta'ala buat bukan baru nak buat, tapi dia buat di atas menzahirkan apa yang dah sabit pada ilmu dan iradah dia. Apa yang berlaku ni tiada lain melainkan Allah Ta'ala nak zahirkan dia, zahirkan ilmu dia, zahirkan iradah dia. Kat kita wajib belajar, yang kita wajib mengenal Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala adalah Az-Zahir. Itu pelajaran kita. Baik. Jadi atas kita bicara khas dengan kitab Mata Mubarah ini, ilmu atas nama ta'alluq, nisbah sebut dah ni atas kita jumpa matan. Dia kata ilmu ni al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Asal matan tu terjemah dia, ilmu dia bertakluk dengan perkara wajib, perkara jaiz, perkara mustahilat. Kalau kita perhati sekali lalu dalam matan tu, bab wajibat, jaizat, mustahilat, ini adalah 3 bahagian hukum akal. Jadi akal kita yang waras ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi memang waras pun, memang mengiktiraf Allah mengetahui setiap perkara, yang tak ada satu pun tertinggal, yang tersembunyi, yang Allah Ta'ala tahu. Perkara yang wajib, itulah zat dia, sifat dia. Allah Ta'ala tahu, mana harus, itulah dia tahu semua makhluk dia. Tahu pula dengan inkishaf, nyata, terang, jelas, terbuka, tersedia. Tak ada satu pun yang tersembunyi nisbah pada Allah Ta'ala. Dan dia tahu benda yang mustahilat, maksudnya apa yang tak sepatutnya pada dia, Allah Ta'ala jelas, nyata, semua dalam pengetahuan dia. Bukti dia jumpa nanti dalam bab kalam Quran. Tu kalamullah, Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran apa tak selayaknya pada dia, menunjukkan memang dia mengetahui apa yang mustahilat. Mustahilat itu nisbah depan panjang umur, jumpalah dalam bab bagaimana dia mendalilkan memang sabit sifat ilmu pada Allah Ta'ala dan sifat kalam, yang dua-dua ni mesti muafakat
Yang kalam Allah Ta'ala tu menunjukkan apa ilmu yang sabit pada Allah Ta'ala, kerana kalam tu ada dilalah yang menunjukkan apa yang Allah Ta'ala tahu. Khas atas kita bicara ni, tahu apa? Allah Ta'ala inkishaf, nyata, terang, jelas pada dia perkara wajib, perkara harus, perkara mustahil. Wajib, zat Allah, sifat Allah, tak ada lain. Dan sifat Allah Ta'ala mestinya dalam bab ketuhanan sifat kamalat dia. Allah Ta'ala tahu zat dia, dia tahu sifat dia. Dan dia tahu mungkinat, jaizat. Jaizat ni makhluk. Semua makhluk, tak ada satu pun yang Allah Ta'ala nak bagi jadi ni yang di luar daripada pengetahuan dia. Begitu juga Allah Ta'ala tahu apa mustahilat. Mustahilat tu benda yang memang mustahil, yang tak sebelayaknya sabit ada sekutu, ada anak, ada isteri pada Allah Ta'ala, subhanallah, ada kawan, ada penolong, ada pembantu, subhanallah. Dan benda mustahilat juga atas yang telah kita bicara, perkara-perkara yang memang Allah Ta'ala tak akan bagi jadi sama sekali perkara tu. Yang tu pun dalam ilmu Allah Ta'ala. Okey, matan macam tu ya. Cuma dalam syarah nanti dia syarah, nama pun syarah kan. Okey, rasa boleh faham lah tu. Atas kita dah bicara juga cara takluk ilmu, inkishaf. Tempat takluk ilmu, perkara wajibat, jaizat, mustahilat. Jenis takluk tanjizi qadim. Dengan makna sedia kala azali lagi dah sabit pada zat Allah Ta'ala ni, ilmu Allah Ta'ala, dan apa yang dia nak jadikan pada makhluk, walaupun makhluk yang tak berkesudahan ni, semua dah sabit dalam ilmu dia dan iradah dia. Umum akidah macam tu mesti pegang betul molek-molek, jangan ada silap langsung. Baik, terjemah daripada matan tu. Arti perkataan pengarang ni, al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati ni, ilmu kata dia yang ta'alluq ia, ilmu ni akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Jadi di syarah tu, dalam matan tak sebut tanjizi qadim tu. Kita pun dah bicara dah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham tu. Setaluk ilmu, ta'alluq tanjizi. Takkan ada pada ilmu ta'alluq yang tak ada apa? Ta'alluq suluhi. Pasal Allah Ta'ala dia bukan layak tahu, tapi memang tahu. Sedia tahu. Tertahu. Ternyata kan? Apa makna sedia? Ter yang makna tersedia. Bukan makna paling. Boleh kan? Satu bahasa Malaysia kita pun kena lulih juga tau kan? Jangan bahasa Malaysia pun tak lulih. Macam mana nak faham Allah Ta'ala terkaya pada satu? Apa maksudnya? Memang sedia kala lagi, tak hajat pada satu. Jadi terkaya dia bukan dengan mana dia banyak harta, banyak pemilikan. Subhanallah. Subhanallah. Terkaya dengan mana sedia kaya. Kaya dengan mana tiada hajat pada sesuatu. Ngaji bahasa mesti kena ambil. Satu ngaji kau boleh main-main. Kalau mengaji takat nak melepas fardu ain lah kita mengaji ni kan? Kalau mengaji takat nak ibadat, nak semayang saja pun mestilah nak kenal Allah Ta'ala. Takkan tak ada istilah satu pun. Kalau mengaji takat nak buat ibadat, nak baca Quran, nak Quran takkan tak tahu tajwid, takkan tak tahu mat iwad, ma'arif li sukun, mat badal, mat jaiz muttasil, mat jaiz mumpasil, mat wajib muttasil. Kata nak amal, nak baca Quran, tapi tajwid tak tahu berbala. Takkan mengaji bodoh gitu nak amal pula tak apa. Apa benda tu? Ada orang kadang mengaji nak beramal. Amal apa? Ilmu tak ada, nak beramal ke mana? Saya mengaji nak beramal aja. Kau nak amal apa? Nak amal apa? Sikit dalam macam itulah. Jadi antara kita belajar ni amal lah. Nak amal apa? Nak amal dengan yakinnya kita, ya Allah, kau mengetahui hal aku. Aku ni jahil. Diri aku banyak benda aku tak tahu. Apa nak jadi aku sagi, apa nak jadi esok, apa nak jadi akan datang. Semua bukan dalam pengetahuan aku. Engkau, aku belum ada pun, semua aku dalam pengetahuanmu, dalam ketentuanmu. Ya Allah, takdirkanlah aku untuk jadi manusia yang taat, orang yang beriman,
Tak lah. Dan cakap kita tu menunjukkan kita faham dan kenal siapa Allah Ta'ala, siapa kita. Itu yang kata kena berilmu kat situ. Tak kan, kita bodoh, tak faham nak cakap macam mana. Cakap apa? Tak cakap apa? Kata nak buat ibadat, nak iman. Nak iman apa? Tak tahu ilmu iman. Nak iman apa? Nak cakap apa? Nak munajat apa? Nak doa apa? Takkan tiba-tiba senyum, sengih yang masa masuk syurga ya? Benda tu. Nak berapik apa tu? Nak cerita Tanjidi Qadim tu. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni ta'aluk sebagai ta'aluk Tanjidi Qadim, dan ta'aluk ilmu Allah Ta'ala ni dengan sekalian yang wajib. Wajib ni semestinya atas bincang kita dalam bab ilmu tauhid ni wajib akli, bukan wajib syar'i. Bukan wajib dengan makna mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, yang buat dapat pahala tinggal berdosa. Bukan wajibnya tu. Allah Ta'ala tahu yang wajib ni maksudnya Allah Ta'ala tahu perkara wajib. Apa dia perkara wajib? Tarikh wajib dengan mana ma la tasawwaru fil aqli adamu, perkara yang akal tak boleh nak menerima kata tak ada. Akal tak boleh nak nafi perkara tu. Itulah wajib. Apa dia perkara wajib? Tak ada dah perkara wajib dalam pembahasan ilmu akidah ni melainkan yang wajib, yang sabit atas nama wajib akli, zat Allah, sifat Allah. Atas yang telah muktamad disebut oleh ulama, zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Qadim, azali, tak boleh nak dinafi sama sekali. Tentu sabit makhluk menunjukkan sabit Allah, ya Allah. Kita harus ada, Allah wajib ada. Jadi wajib ada Allah tu ada apa? Ada zat Allah, ada segala sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Itu wajibat. Jadi apa maksud dia? Allah tahu zat dia, Allah Ta'ala tahu sifat dia. Okay? Itu penjelasan ringkas mudahnya tu. Hurai banyak-banyak lagi ikut, tak boleh nak adam kan. Dia kata seperti zat Allah dan segala sifatnya. Walaupun disebut seperti itu, seolah-olah banyak lagi. Tak, habis lah. Tu lah. Zat Allah, sifat Allah. Tu yang perkara wajib. Tu yang saya sebut tadi. Kalau ada pun, atas sebut ulama, asma Allah. Nama-nama Allah yang sabit pada zat Allah Ta'ala. Nama tu azali lagi, qadim lagi. Allahumma salli wa sallim ala. Itulah dipanggil perkara wajib. Jadi Allah Ta'ala tahu zat dia, tahu sifat dia. Jadi sabit Allah Ta'ala ni nyata pada dia zat Allah, sifat Allah Ta'ala yang melengkapi akan ilmu. Antara sifat tu ilmu. Allah Ta'ala tahu ilmu dia. Allah Ta'ala tahu zat dia dan tahu segala sifat dia. Antara sifat dia, dia tahu ilmu dia. Boleh faham kan? Kata apa kan? Dan Allah Ta'ala tahu ni sendirinya. Istilah tahu sendirinya, tahu yang tak perlu pada uji dan cuba, tahu yang qaim binafsih, yang berdiri di zat Allah Ta'ala, memang sabit sifat ilmu, sabit sungguh, yang bukan dikeranakan oleh satu kerana. Itu pun ada bahas yang kita dah jumpa. Itu maksud kata sabit Allah Ta'ala, dia tahu tentang ilmu dia sendirinya. Yang dia tahu ilmu dia yang qaim binafsih. Dia tahu tu binafsihi. Baik. Jadi di atas huraian tu, maka ketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmu Allah Ta'ala akan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala ilmu. Nak huraikan Allah Ta'ala ni tahu sifat dia. Antara sifat dia ilmu. Jadi apa maksudnya? Allah Ta'ala tahulah yang dia ada ilmu. Dia tahu. Kat Allah memang sabit sifat tu lah. Kat kita, bodoh pun kita tak tahu kita bodoh. Kalau nak syarah kot tu lah kan. Ilmu, tak ada sembah lah mengaku ada ilmu lah. Dalam duk ada ilmu tu pun bodoh banyak benda lagi. Masalah kita ni apa dia? Kita bodoh tapi kita tak mengaku bodoh. Syarah kot tu banyak, cukup kan? Atau kita nak percaya kat Tuhan, kat Allah Ta'ala.
Dan kaedah ni lah ulama' duk ajar, dan atas kita belajar prinsip pun apa? Kita belajar bab mukhalafah. Allah ada ilmu, kita apa? Jahil. Aku jahil. Kita ni prinsip kita apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada satu apa pun pengetahuan ke aku ni melainkan apa Allah Taala beri. Yang ni adalah prinsip iman, prinsip akidah, prinsip perasaan, feeling. Yang kita kena create, kita kena reka, kita kena ada rasa kan dalam hati kita. Iman kita, yakin kita yang tak ada apa pada aku ni, zat aku pun Allah Taala bagi jadi. Segala apa yang ada aku hidup ni pun Allah Taala bagi. Melihat aku, mendengar aku, antaranya ada otak aku, ada akal aku, ada ilmu aku, ada pengetahuan aku, kenal aku, faham sesuatu khasnya, faham aku ke Allah Taala, faham aku ke Rasulullah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada apa ilmu aku melainkan apa yang Allah Taala dia beri dan dia ajar kami, dia ajar aku. Saya bangga lah dengan ilmu yang ada kita. Siapa? Semua tu hadza min fadli rabbi. Semua ni daripada limpah kurnia Allah, yang dia Tuhan aku, dia takbir aku. Tu prinsip. Dan tu prinsip kehambaan baru kalau kita mengaku bahasanya Allah submit pada dia ilmu. Prinsip pun kita dah belajar dalam bab mukhalafah, tak akan kita boleh kenal Allah Ta'ala melainkan kita kena faham yang kita adalah khilaf daripada Allah Ta'ala. Tak mana khilaf Allah Ta'ala? Allah ada, aku asal tiada. Allah kidam, aku baru. Allah baqa, aku binasa. Allah tak ada nak boleh nak rupa je dia. Makhluk, macam-macam hal yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, subhanallah, bukan sifat Allah Ta'ala. Yang memang sifat tu khas makhluk, ada nama makhlukat, berjirim, jisim, jauhar, bersusun, murakab, berjuzuk, beranggota, bertempat, dilalui oleh masa, ada pihak, ada arah, ada jirim, ada jisim, lagi ada apa, ambil manfaat pada sesuatu. Kita ada apa, fakir dan berhajat kepada bermacam-macam. Besar sekali sebenarnya berhajat kita adalah pada Allah Ta'ala. Kita, prinsip kita fuqara, fakir. Kena kenal dia kita. Kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ghani, antara ghani dia alim. Abka alim hai, mai jahil. Kenal sedap bahasa Urdu ni. Saya sebut macam tu ingat pergi India lah. Bila boleh pergi tak tahulah. Hadanallah ala siratal mustaqim. Baik. Jadi Allah Ta'ala tahu sabit ilmu, pada dia ada ilmu. Ya. Kat kita atas prinsip ilmu ni apa dia? Wajib dengan mengaji ilmu. Tak boleh buat sambil lewa dengan ilmu. Tak boleh nak kata biar aku bodoh, tak apa. Nanti aku ada ilmu, aku riak. Nak tunjuk ke orang. Aku nanti dengan ada ilmu, aku jadi ustaz. Lepas tu orang mengajar. Orang panggil aku mengajar, aku dapat duit. Nanti aku cinta dunia, aku dapat duit. Nanti aku mata duitan, pasal boleh mengajar, bila ceramah orang bagi duit. Contohlah. Jadi biar aku jahil lah. Aku tak adalah nanti nak riak-riak, dan tak adalah aku nak cinta dunia. Iya ke? Macam tu ke? Ya ke? Ada orang faham macam tu lah. Kalau guna prinsipnya tu, buat apa ada ilmu nanti jadi riak, atau salah semayang nanti riak. Tu salah puasa nanti riak. Boleh macam tu? Siapa dia ajar? Tok nenek moyang mana ajar? Nabi Rasul mana ajar macam tu? Kaedah kita macam mana? Semayang, mesti semayang. Tak mau semayang, mau kena semayang. Kalau puasa yang Ramadan wajib, walaupun kau tak mau puasa, walaupun tak larat puasa. Kalau dah sampai nak pitam-pitam, ada keharusan berbuka, tu lain hal lah. Mesti kena puasa. Mai riak, siapa suruh kau riak? Yang buat bodoh itu, ngajilah tauhid. Yang kita boleh taat pun Allah yang bagi taat. Nak riak buat apa? La ilaha illallah, tak ada aku boleh puasa, aku sembahyang ni, Allah yang beri. Aku ni la quwata illa billah. Bagi betul lah. Mengaji ni, nanti jadi riak. Riak buat apa? Bodoh ribu riak buat apa? Ilmu macam ada kat kita, bukan kita punya. Allah Ta'ala yang bagi. La ilma lana illa ma 'allamtana. Mana ada riak? Kalau ada, buanglah sifat tu. Zikirlah banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilma illallah. Tak ada siapa pada sifat ilmu, mereka Allah. Aku jahil.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ngaji, guru bagi panduan, apa masalah kita dalam bab ketuhanan, zikir hak tu, fokus hak tu, pojah hak tu. Kalau kita duk rasa kita kena kuat, kita ni pegagah perkasa, sadu, orang tak boleh lawan kita, macam mana? La ilaha illallah, tahu mana? La kudrat illallah. Aku ni apa? Aku ajiz, aku lemah. Ni boleh ada kedengaran, Allah yang bagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. La kudrat illallah, la kudrat illallah, la kudrat illallah. Aku lemah, la kudrat illallah. Duk rasa mata kita terang, orang lain semua rabun. Aku sampai tua-tua pun tak ada spek. Terang lagi, mata kita kecil-kecil boleh tengok. Mata aku terang, orang lain memang taklah challenge dengan aku. Mata aku, special. Masuk Facebook cerita masyhur. Bodoh apa buat macam tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak hadir apa? La basar illallah. Tak ada yang melihat melainkan Allah. Aku ni Allah yang bagi penglihatan. Walaupun dah tua-tua tak pakai spek, masih nampak lagi. Allah yang bagi aku melihat, bukan aku. Mata aku pun dia bagi. Itu tauhid. Itu tauhid. Asal nak sebut, sudah tak ada kaedah kita. Nanti takut riak dengan sebab ilmu banyak, biar jadi bodoh ataupun separuh bodoh, tak apa. Ada pula. Macam mana? Hilangkan jahil. Ya riak tu, siapa suruh? Belajarlah tauhid elok-elok. Datang kehendak nafsu untuk nak rasa riak, nak takabur, nak sombong, sukakan kemegahan, sukakan pangkat, suka populariti. Buanglah. Macam mana nak buang? Ngaji lah lagi. Macam benda kena ngaji. Untuk buang sifat-sifat keakuan diri tu, supaya sedar diri aku ni apa? Aku ni dimiliki oleh Allah, aku ni makhluk Allah, aku ni lemah, Allah yang bagi kederat, aku ni tak ada sifat apa, hidup pun dia bagi, aku ni asal tak ada, dia yang bagi ada aku. La ilaha illallah. Ngaji tauhid elok-elok. Pasal itulah asas untuk kita boleh isbat Allah Ta'ala. Boleh kita nak isbatkan wujud Allah Ta'ala, boleh isbatkan segala sifat kamalat Allah Ta'ala. Satu ulama kita dah ajar, nisbah belajar apa, ada bab kita dah belajar bab mukhalafah lepas, apa dia? Kita mesti faham yang kita ni khilaf daripada sifat kamalat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hidup, kita mati. Ni hidup ni, Allah bagi aku hidup. Baru faham, baru ada tauhid. Okey. Jadi nisbah ilmu macam mana? Allah memang dia tahu dia ada ilmu. Kita wajib pergi ngaji, pergi belajar. Nak sebut tak belajar, kena pergi belajar. Tapi bila ada ilmu, Allah yang bagi ilmu, bukan kita punya bijak ada ilmu. Tapi mengajar jangan cuai, mengaji jangan cuai. Tidur malas, buat tabduli istilah, buat bengong bodoh, hadir tak hadir, gila kau nak dapat ilmu. Jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan blame Allah Ta'ala di atas ilmu yang kita tak dapat. Sedangkan bab lain, melantak, makan, minum, apa semua boleh. Pandai pula kita usaha, bersungguh-sungguh pula. Bab ilmu boleh main-main, buat ni takut riak konon. Kan? Itu adalah gurur-gurur yang ada dalam kita punya proses hidup ni. Tipu daya nafsu, syaitan. Sebab bila dah bodoh nak boleh buat apa? Nak ibadat bodoh. Tengok sembahyang pun tak sah. Dengan banyak pergerakan, tak ada tomak ninah, tak baca, ada banyak pula benda boleh membatalkan sembahyang. Ada tangan bergoyang, kaki tak pacak, mulut baca dalam hati, bacaan tak dengar di telinga. Banyak benda. Bodohnya masalah ibadat pun tak sah. Jangan nak pasal. Wajib ngaji. Walaupun tak jadi tok guru. Keedah kita mengaji, wajib belajar. Ilmu ambil lah, fahamkanlah elok-elok apa sepatutnya kena faham. Baik. Jadi asal kita bicara, Allah memang dia tahu, dia sabit pada dia ada ilmu. Nyata pada dia. Satu, Allah Ta'ala sebut apa? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas daripada setiap ada orang yang ada pengetahuan, atas dia tu ada Allah yang alim. Makhluk ni hebat macam mana pun, atas dia mesti ada. Siapa? Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang kalau nampak ada ilmu, makhluk nampak hebat macam mana,
Atas dia Allah. Yang tu yang prinsip nak hurai ilmu siapa sabit ke Allah je. Kita la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua akan hurai ke sana mestinya. Satu prinsip tauhid kita tu apa yang kita dah belajar, zikir tu hadirkan, datangkan. Tambah kita memang bermasalah, duk rasa aku ni pakar, aku reti. Duk rasa hebat macam-macam. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana. Nak zikir tu, zikir. Tak ada masalah pun. La ilma lana illa ma 'allamtana. 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 Itu pun kaifiat zikir tu. Saya memang bukan prinsip saya ajar, saya ijazah cara beramal zikir macam ni. Dalam saya tu ajar tu tauhid tu, situ saya ajar cara berzikir ni. Saya ajar beramal. Saya mengaji dulu pun macam tu. Ni saya mengajar balik pun saya ajar macam tu lah. Ada orang kata ambil saya nak ajar ijazah amalan macam ni. Ni saya ajar ni amalan lah ni. Saya ngaji dulu pun tu ajar je tu. Dia bukan bagi khas aku dah hari ni hari untuk ijazah amalan. Amalan macam ni. Ni saya cerita amal lah ni. Kita amal apa? Bukan amal biasa lah tu, amal iman. Amal nak dapat yakin ke Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya, kita jahil. Tak ada apa pada aku melainkan apa Allah Ta'ala beri. Allah memang dia tahu dia ada ilmu. Kita tak usah nak mengaku lah kan. Kalau ada macam mana, Allah yang beri. Nisbah ilmu wajib atas kita pergi cari. Khasnya ilmu atas nama ilmu fardu ain, khas ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tu. Baik. Atau bicara asal, Allah Ta'ala dia tahu perkara yang wajib, zat dia, sifat dia. Antara sifat dia ilmu, itu asal. Lepas tu, dan ta'aluk pula ia Allah Ta'ala, ilmu dia ni, ta'aluk pula ia ilmu Allah Ta'ala dengan segala barang yang jaiz. Istilah jaiz adalah ilmu tauhid, bahasa lain dia mungkin. Apa jaiz, apa mungkin? Bahasa lain makhluk. Apa bahasa lain? Masih Allah. Tu pun ambil lah ilmu tu. Bukan nanti tok guru jadi tok guru pun nak dapat ilmu tu. Saya duk sebut berkali lah tu. Masuk jaiz ialah mungkin. Masuk mungkin adalah makhluk. Bahasa lain makhluk ialah masih Allah. Jadi apa maksudnya? Allah Ta'ala dia tahu selain daripada zat dia, dia tahu makhluk dia bagi jadi. Macam mana boleh tak tahu dia yang bagi jadi makhluk tu? Kalau dia bagi jadi makhluk, ada makhluk yang di luar pengetahuan dia, ni Tuhan apa benda ni? Subhanallah. Tak layak langsung jadi Tuhan. Tentu mesti betul kita punya i'tiqad, dan betul pula tu dengan fahaman dan tindakan pula lepas tu. Oh, memang Allah Ta'ala tahu hal kita. Zahir kita, batin kita. Satu duduk seorang-seorang pun tak lolak, duduk depan orang pun tak lolak. Jangan duduk depan orang pun pegang tasbih zikir, wallah. Duduk seorang-seorang lolak. Macam duk faham orang Ta'ala ni buta, macam orang Ta'ala ni jahil, orang Ta'ala tak nampak kita boleh sembunyi pula. Subhanallah, tak betul. Ada benda kita punya penzahiran tauhid kita tu masih belum sahih kan? Kalau kita memang sedar Allah Ta'ala melihat kita, kita pun dah buat lolak, taubatlah banyak-banyak. Ya Allah, aku ni orang tak tengok aku berani buat dosa, aku memang tahu kau melihat aku, tapi nafsu aku kuat sangat ni. Orang yang bila dia sedar apa dia buat dosa tu, Quran sebut macam mana? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Untuk buat apa? Fastaghfiru li dzunubihim. Wa idza fa'alu fahishatan, duk seorang-seorang ni boleh buat benda keji, benda jahat, boleh buat benda tak elok. Aw zalamu anfusahum, ataupun dia buat perkara yang zalim diri dia. Dia khianat dengan mata dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, kemaluan dia, perut dia. Khianat, dia buat benda-benda salah. Au zalamu anfusahum. Tauhid ada tak? Allah Taala tahu tak kita? Zakarullah. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, buat apa? Zakarullah, dia teringat ke Allah. Allah melihat aku, Allah berada, Allah bersama dengan aku, Allah mendengar hai aku. Aku ni nyata pada dia azali lagi. Ya Allah, aku lupa ni, aku dah silap banyak ni. Zalamu anfusahum, zakarullah, dia teringat Allah, apa dia buat? Nak buat apa lagi? Fastaghfiru li dzunubihim.
minta ampun mereka itu dia dengan Allah Ta'ala di atas apa ketelanjuran yang telah dia buat, apa yang telah dizalimi diri dia, apa benda maksiat yang telah terlanjur dia buat. Dia takabur, dia riak, dia ujub. Oh ya, wajib ngaji tu. Yang kita duk belajar ni, belajar macam mana nak selesaikan komplikasi yang ada pada diri kita, yang kat kita ni mengaku ialah kan. Kalau tak mengaku dengan orang, dengan Allah mesti mengaku, ya Allah aku ni jahat, aku ni zalimkan diri aku banyak, aku ni malas ya Allah, aku ni bodoh, aku ni duk rasa aku hebat. Tu cari apa kita punya masalah. Nisbah mengaji itu yang kena mengaji khas ilmu tasawuf itu. Macam mana nak kenal kejahatan nafsu itu, nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah. Untuk bagi betul-betul nafsu tu jadi mutmainnah. Tak ada dah sifat-sifat mazmumah yang apa, nak sibuk, nak suka hiburan, nak makan, nak sedap, apa, kawai diri, nak relax, nak tidur banyak, melantak banyak, makan banyak, nak sedap, nak berjalan. Sedangkan lalai pada Allah Ta'ala. Ngaji suku tu memang ada pelajaran khas. Yang tauhid satu ni, kita ngaji tauhid ni. Nak dapat latihan macam tu macam mana? Dia kena ada ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Macam mana nak jadi sufi tu. Jadi sufi bukan baca buku tau. Jadi sufi pun bukan puasa hari-hari, bukan sufi. Sufi kan dia tak puasa hari-hari pun. Tapi hati dia tak ada siapa pun, melainkan hanya ingat Allah. Ada cara dia. Ada kaifiat dia, ada ilmu dia, ada latihan dia. Dan latihan tu lah kena ngaji, ada ilmu. Bedak macam mana nak dapat? Betul, mana boleh ngaji bodoh-bodoh, mana boleh ngaji buat main-main. Kena ingat istilah-istilah semua. Pasal dia alat. Jadi asal saya nak sebut, Allah Ta'ala memang dia tahu semua benda jaizat, mungkinat. Bahasa lain makhluk, bahasa jamak dia makhlukat. Dan Allah Ta'ala tahu bahasa lain dia ma siwa Allah. Memang. Dan siapa ma siwa Allah tu? Aku lah. Allah Ta'ala tahu aku, Allah Ta'ala melihat aku, Allah Ta'ala mendengar aku, azali lagi. Ni kita dah buat macam-macam ni. Allah Ta'ala tahu semua. Ni kita dah buat salah, bagi kenal lah apa salah, apa tak salah. Mengakulah salah banyak, cuai, lalai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah Rabbi. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dengan ada perasaan, dengan ada feeling, dengan kenal, dengan cam, dengan ada istilah pehcan, dengan ada. Pasal Allah Ta'ala bagi akal kita, memang kita tahu kita siapa. Kita tahu kita ni banyak lolak dengan ya Allah, kampunlah lolak-lolak aku. Bunyi kedah lagi lah lolak-lolak ni. Ampunkanlah mengapu aku. Ampunkanlah ni rasa riak aku, duk ujub aku, bengong aku, malas aku. Itu cari duk lalai aku, ni apa ni, ghaflahnya aku, buang masanya aku, tak pergi mengajinya aku, tak ibadatnya aku, sembahyang mudaknya aku, puasa pun tidak. Contohlah, puasa qada pun tak habis lagi. Contoh. Yang tu yang khas atas ngaji tarbiyah macam tu, tasawuf ngaji ni. Kau tidak macam mana nak istilah tazkiyahkan diri, tak boleh. Satu kena duduk tempat betul, mengaji betul. Memang boleh serah diri pada guru untuk diasuh di tarbiyah, boleh betul kan kesilapan kita, sanggup nak paksa diri untuk buat taat, baca Quran, menghafal, untuk apa benda nak khidmat, untuk zikir, istighfar, ilmu, istilah. Siapa? Itu semua istilah junjung perintah Allah Ta'ala. Junjung perintah Allah Ta'ala, bukan sembahyang je, kan? Bukan puasa je, kan? Bukan duduk main mengaji, hayal, steam, senyum, kan? Kan? Besar tu, buat takluk nak mengaji, belajar. Dua dah. Allah Ta'ala tahu perkara yang wajib, tahu perkara yang jaiz. Jaiz ni mungkinat masih wallah makhlukat. Dan Allah Ta'ala dengan ilmu dia juga, dia tahu nyata inkishaf segala yang mustahil. Antara mustahil ni seperti sekutunya Allah Ta'ala. Sebut je sekutu macam mana? Maha suci Allah Ta'ala daripada barang yang tiada layak dengan dia. Sekutu tak layak Allah Ta'ala. Anak tak layak, subhanallah. Isteri tak layak,
Duduk di arash tak layak. Ada muka, ada tangan, tak layak. Jahil, subhanallah, tak layak. Allah Ta'ala tiga, subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala ada benda dia tak tahu, subhanallah. Allah perlu uji untuk dia nak tahu, subhanallah. Allah ada benda yang dia tak tahu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Reti kita apa benda yang sepatutnya faham Allah Ta'ala tu. Ada benda yang tak betul je, kita tanzih terus, subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang sebut zikir subhanallah tu. Zikir subhanallah ni dia kita macam kita belajar sifat salbiah tu. Prinsip itu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Kita dengan kita puji Allah Ta'ala tu, minta ampun ni, aku banyak salah ni, aku tak bersihkan, kamu ada sifat kekurangan ya Allah. Bahkan duk rasa aku lebih ni, patutnya aku kurang, engkau yang tak ada kekurangan. Tapi aku yang kurang ni, aku tak rasa aku kurang, engkau yang bagi kelebihan kat aku boleh lupa katmu ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Besar ilmu macam tu nak kena mengaji. Yang tu memang khas tu ngaji tasawuf lah. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada perkara yang tak layak dengan dia. Pasal apa? Sekutu. Maha suci Allah Ta'ala tu yang nak sebut. Allah dia tahu mustahil sekutu pada dia. Satu bila Allah Ta'ala sebut je bab sekutu ni macam mana? Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Dia tunggal, bukan saja tunggal, tak ada sekutu baginya. Kalau ikut Allahu la ilaha illahu wahdahu, dah lah wahdahu, tiada ilah melainkan Allah, bertunggalan ia. Lepas tu la syarikalah. Lepas tu apa? Lahul mulku, milik Allah saja semua pemilikan. Walahul hamdu, milik Allah saja segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas setiap satu, makhluk tak ada kuasa. Teretunya tibai satu-satu. Apa? Allahu la ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada sebut wa huwa hayyun la yamus biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 8 perkara tu. Tuk. Hentak kita betul-betul tu. Bagi apa? Tauhid ke Allah Ta'ala. Baik, maka diketahui oleh Allah bahawasanya sekutunya itu makdum. Allah tahu memang sabit dan nyata azali lagi. Bab sekutu Allah Ta'ala ni, sekutu memang tak ada. Lagi sekutu Allah Ta'ala ni makdum, maksudnya tiada mawujud. Mudah itu, tak susah mana, insya-Allah. Dah hanya ta'aluk. Baik, dah hanya ta'aluk ilmu itu segala yang wajib dan segala yang harus dan segala mustahil. Itu ringkasan dia. Kerana alasan macam apa? Kerana bahawasanya ia bukan daripada sifat taksir. Jadi ta'aluk bab ilmu ni Allah Ta'ala tahu wajib mustahil harus ni pasal apa? Pasal ilmu dia bukan taksir, dia bukan mengada dan meniada, tapi dia nyata, inkishaf, meliputi. Apa yang bahasa nak sebut? Bahasa saya sedap bahasa Arab tu, inkishaf, nyata, ternyata, terzahir. Semua yang batin pun, yang dalam hati pun pada Allah Ta'ala macam hak zahir. Satu dia alimu bizati sudur, ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu apa yang dalam hati sanubari kita. Macam mana dia tahu zahir kita. Bahkan tak ada beza pun apa dalam hati dengan zahir. Allah Ta'ala ni ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu benda yang rahsia-rahsia dan ada yang lagi sulit rahsia. Rahsia dalam rahsia pun dia tahu lagi rahsia tu. Pasal dia yang bagi jadi kita, takkan dia tak tahu. Jadi bab ilmu dia bukan bab taksir, dia adalah bab inkishaf. Itu yang kena ambil istilah tu. Kudrat iradat, takluk mungkin. Kudrat, takluk, taksir. Iradat, takluk, taksis. Ilmu, takluk, inkishaf. Mula-mula belajar memang kena hafal lah tu. Memang nak hadam macam saya cakap ni, nak susun ayat macam ni dia makan masa. Saya pun makan masa mengaji. Tapi ilmu tu kena ambil, istilah-istilah tu kena faham.
Pasal istilah itulah membantu kita untuk kita dapat perjalanan tauhid ni. Boleh hati ni nanti ada perasaan dengan Allah Ta'ala. Perasaan dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Ada istilah yang kita dah faham tu. Sebut inkishaf je. Oh Allah inkishaf. Astagfirullah. Alimun bizati sudur. Tambah dengan Quran. Faham pula bahasa Arab. Ya la musir rawah pasir apa akhbar apa. Masya-Allah. Tu yang kena mengaji sungguh. Saya mengaji kalau arwah Fatih dulu dia kata apa? Kalau mai pondok ni takkan nak mengaji lepas fardu ain je mukallai. Mai pondok ni sabit nak boleh mengaji baca alif bata. Tak payah mengaji pondok lah. Tu mau mengaji kapau pada lah. Tak payah duk pondok lah. Ni saya sebut. Ni saya sebut ni sebut arwah Tok Guru Fatih. Tok Guru sebut tu. Duk pondok ni apa? Dok pondok ni maksudnya nak mengaji kalau mau balik kampung esok mau boleh ngajar. Tak ada tok imam mau boleh tok imam, tak ada tok bilah mau jadi tok bilah, tak ada ustaz mau boleh jadi ustaz. Tak ada orang tak erti tajwid mau boleh ajar tajwid, ada orang tak erti tauhid mau ajar tauhid, ada orang tak erti fiqh mau boleh ajar fiqh. Ada orang tak tasawuf mau boleh ajar tasawuf. Sampai ada orang tak erti nahwu mau boleh ajar nahwu, ada orang tak erti sorah mau erti sorah. Itulah ngaji pondok. Ngaji pondok ni bukan nak tahu alif bata pak haji mata buta. Nak cium anak dara, tercium untuk kuda. Ada buat lawak bodoh ke tu. Ngaji pondok bukan tu. Bukan takkan nak tahu alif bata. Panjang pendek pun tak betul. Mana boleh, mana boleh. Mana boleh. Tu baik kelik. Duduk rumah boleh motong getah, dapat duit bagi kami. Kami nak ngaji. Yang ngaji arwah Fatih lah macam tu bahasa dah. Dia sebut itu. Allah. Saja saya sebut-sebut bab tu pasal ada orang kadang bab-bab macam tu dia ada salah faham. Tu yang nak sebut pasal ni pasal semua alat tu dipakai tak? Pasal apa Allah Ta'ala ni dia tahu wajib mustahil? Pasal bab ilmu ni dia inkishaf, dia bukan taksir. Jadi Allah Ta'ala tahu benda mustahil, bukanlah Allah Ta'ala buat benda mustahil, bukan. Benda mustahil tu nyata jelas yang tu memang mustahil pada Allah Ta'ala. Kalau kudrat Allah Ta'ala buat mustahil, tu tak betul. Buat sekutu, buat anak, buat isteri, itu bukan takluk bab ilmu. Ilmu ni nyata jelas terang inkishaf sabit apa? Allah Ta'ala ni ilmu dia tahu perkara yang mustahilat. Tu je. Nak faham tu je. Walaupun bahasa nak faham tu je, istilah kena ambil. Mustahilat, jaizat, tu. Taksir, takhsis, inkishaf. Jadi taksir ni berbekas kesalahan bagi kudrat dan iradat. Kita dah bicara dulu seperti barang yang telah lalu kenyataan pada demikian itu. Pada bahas kudrat iradat. Yang ni pun saya ngaji kalau arwah Fatih. Saya ngaji tu Guru Raja Ghazali dulu. Duk dengan Datuk dulu. Lagi lah dia kata ni. Ingatlah kata dia. Takkan ngaji hari ni, ngaji hak semalam, hari ni dah lupa kata dia. Nak ngaji lagu mana? Tak dapat apa lah. Mana dapat apa? Hari ni mengaji, hak semalam mengaji lupa, hak mengaji tadi pagi tadi lupa. Nak boleh apa? Makan memang makan jadi tahi, makan jadi tahi. Tu tak ada masalah. Tapi kalau ilmu makan mengaji jadi tahi, mengaji jadi tahi. Tak jadi tu. Ngaji ni lagi mengaji lagi faham, lagi mengaji lagi faham. Dia tak jadi tahi, dia makin gemuk. Dia istilah sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ambil lah pepatah Melayu tu kan. Tak pun sikit-sikit lama-lama jadi tauhid. Sikit-sikit lama-lama jadi ustaz. Sikit-sikit lama-lama boleh dapat makrifat. Macam tu kot bahasa dia. Bukan sikit-sikit lama-lama habis. Tu tak jadi. Sikit lama-lama habis. Tak jadi ngaji tu. Orang sikit kau banyak. Dia sikit habis makin bodoh. Apa pun tak tahu. Apa itu? Rukun sembahyang tak tahu, syarat tak tahu, wuduk tak tahu.
Wajib tak tahu, mustahil tak tahu, harus tak tahu, hukum akal tak tahu, hukum adat tak tahu, habis apa benda pun tak tahu. Sikit nak merepek sikit. Pasal dia sebut apa? Ada dah lalu dah bahas, tu pergi ingatlah. Satu apa yang dah dibelajar tu dalam kitab pun sebut, kata kama taqaddama, kama taqaddama, kama taqaddama. Kita belajar dalam kitab banyak macam tu dah. Apa jurumiyah dah gitu kan. Wal mubtada az-zahir wal mudhar kismani zahirun wa mudbarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, ma taqaddama dzikruhu. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, ma taqaddama dzikruhu. Oh, ma taqaddama saja. Kama sabaqa, kama zakarna fil marfu'ati. Wat tawabi'u 14 wat tawabi'u arba'atun wa ya anatu wa tauqidu wal badalu kama sabaqa fil marfu'ati. Macam mana dah bicara dalam marfu'at, mansubat tak cerita dah siapa? Cerita dah dulu. Ra'aitu ja'a zaidun al-aqilu, ra'aitu zaidanil aqila, marartu bi zaidinil aqili. Dah cerita dah dulu dalam marfu'at. Nama mansubat nak cerita apa lagi? Kama sabaqa, kama sabaqa, kama sabaqa, kama taqaddama. Ni dah belajar dah kudrat iradat, buat taksis. Tak ingat juga. Pang sekali. Tu. Ngaji pondok je tu kan. Cuma saya mengajar tauhid macam ni saya tak tulis. Pasal ngaji online macam ni lah. Kalau tulis tu, tulis apa tulis lah. Takkan semua saya nak bantu dengan tulisan. Kalau ngaji nahwu memang tu saya tulis dengan carta apa. Ngaji tauhid boleh buat macam tu, boleh juga. Kan tak boleh pun. Bukan susah pun. Tapi bila saya tak ngajar gitu. Bukanlah bila saya tak ngajar gitu maksudnya tak payah buat catatan. Kan? Yang tu yang kata kena kitab ada, catatan ada, buku nota ada. Sikit. Sedikit peringatan dia bagi, dan jangan dikatakan dengan bahawasanya ada yang tiada diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan. Allah Ta'ala ni ada juga benda dia tak tahu. Jangan. Kau nak buat lawak pun bahaya sikit. Takut nanti orang suka melawak benda-benda yang hak. Bahaya sikit. Nak dengar? Ada lawak macam mana? Orang Ta'ala ada benda dia tak tahu. Mustahil ada benda dia tak tahu kan. Tapi saya cakap lagi ni mesti yang berkata betul ke? Entahlah ada tak benda dia tak tahu? Mustahil. Dengar saya tu. Orang Ta'ala ada ke benda dia tak tahu? Allah Ta'ala apa dia? Dengar. Apa benda dia tak tahu? Orang Ta'ala dia tak tahu mungkin janji. Betul tak? Betul tak orang Ta'ala tak tahu mungkin janji? Tak betul? Orang Ta'ala tak tahu mungkin janji. Orang Ta'ala tak tahu mungkin janji, betul tak? Orang Ta'ala mungkin janji tak? Jadi Allah Ta'ala tak tahu mungkin janji tau. Dia sentiasa menepati janji dia. Setiap kata dia mesti dikota. Allah Ta'ala tak tahu mungkin janji. Betul tak saya cakap? Jadi ada orang Ta'ala tak tahu. Dia tak tahu apa? Dia tak tahu mungkin janji. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Betul tak? Allah Ta'ala bohong lah kalau itu. Tak, betul. Allah Ta'ala betul lah Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Tak betul. Betul Allah Ta'ala cakap bohong lah. Tak, betul. Allah Ta'ala tahu dah cakap bohong. Ada pula Allah Ta'ala cakap bohong. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong lah. Allah Ta'ala tak tahu mungkin janji lah. Betul yang saya cakap kan? Atau macam mana boleh pula Allah Ta'ala tak tahu? Yang tu tak tahu maksudnya tak buat mungkin janji. Tak tahu tu maksudnya tak PL. Bukan tak tahu tu tak ada ilmu. Itu bahasa main-main sikit lah. Main-main bahasa. Atas kita bicara nak kata ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Dengan mana ada benda yang luar daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Boleh? Jadi kita Allah Ta'ala tak tahu mungkin janji. Yang tu bukan menafi ilmu pada Allah Ta'ala. Yang tu menafikan perbuatan mungkin janji. Bukan tak tahu mungkin janji itu tak ada ilmu tentang janji dia. Can you understand me? Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Betul tak saya cakap? Tak betul. Kau tak faham bahasa Melayu. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala, kalau saya cakap tu tak betul, maksudnya Allah Ta'ala cakap bohong lah. Tidak betul. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Betul tak? Apa maksud Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong? Allah Ta'ala tak buat
Berbohong ni bukan perbuatan dia. Boleh? Faham? Itulah maksud. Tak tahu tu bukan dengan makna tak ada pengetahuan, tapi tak tahu tu maksudnya tak buat. Yang tu main bahasa sikit. Itu ada puzzle sikit. Apa puzzle? Ada teka-teki bahasa sikit tu. Untuk guru kita pun kadang disebut tu siapa? Dia nak tengok kita punya kemantangan bahasa nak. Kita cakap tak bahasa Melayu ni. Allah Ta'ala tak tahu mungkin janji. Betul. Cuma tak tahu tu bukan maksudnya tak ada ilmu. Tak tahu maksudnya la yukhliful mi'ad. Dia tak menyalahi janji. Itu maksud. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Maksudnya la yakzib. Allah Ta'ala takkan bohong sama sekali. Setiap perkataan Allah Ta'ala adalah benar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Benar Allah Ta'ala, benar Rasul. Takkan Allah Ta'ala bohong. Jadi maksud Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong tu maksudnya la yakzib. Allah Ta'ala takkan bohong sama sekali. Bahkan jangan kata Allah tak bohong, Rasul tak bohong. Orang beriman pun al-mu'min la yakzib. Orang mukmin, orang beriman takkan cakap bohong. Itu bahasa sikit. Jadi jangan sama sekali lah duk cakap bodoh-bodoh macam ni, tambah depan orang duk cakap bodoh-bodoh. Allah ni ada juga benda dia tak tahu deh. Oi, jangan kapir tu cakap macam tu. Tambah kita cakap, kita mengajar ada menyebabkan salah faham pada orang. Oi, jangan Satu, ngaji dengan confident, faham bagi selesai mengaji, baru mengajar. Kalau selagi duk bodoh tak faham, jangan berani nak ajar ada benda yang kita belum faham. Bahaya tu. Macam mana, jangan berani sepatutnya untuk cocok orang vaksin kalau belum ternyata dia berkesan untuk mencegah penyakit. Tapi berani ni mencocok walaupun berapa orang ramai mapuh dengan sebab vaksin. Dan dengan berani dia suruh cocok dan dipaksa untuk orang cocok. Lepas tu dia suruh sign, paksa kita sign, nak cocok sign, kalau jadi apa-apa engkau tanggung sendiri. Nampak jahat tak jahat? Apa benda ni? Jahat ni nama dia. Jahat. Masalah sebut apa? Kalau kau benda tu dah tak jamin, benda tu boleh mencegah penyakit, kenapa kau suruh sign? Yang benda tu tanggung sendiri. Sepatutnya bila sign jadi apa-apa kami kau tanggung. Kita tukar surat. Jadi apa-apa kau jangan tanggung, bayar ganti rugi kat aku. Bayar ganti rugi kat keluarga aku kalau aku mati. Hukum kau bunuh aku pasal kau bagi aku tu menyebabkan dengan sebab tu aku mati. Kau bayar dia 100 ekor unta pada anak bini aku. Kalau kat isteri kau bayar dekat suami dan anak-anak aku. Pasal dengan sebab aku mati. Dengan sebab kau vaksin aku mati. Tukar surat tu. Tak berani dia. Tu suruh kami cocok apa? Macam mana boleh sebut macam tu? Nak cerita apa? Nak cerita apa? Saya duduk kelayu macam tu. Cerita vaksin ni. Kalau tak kerti jangan duk bercakap. Tak confident jangan duk mengajar. Tak pasti benda tu baik dan berkesan, jangan cocok kat orang. Pasal kaedah doktor macam mana? Doktor ni dia nak merawat, dia di atas kajian, analisis, pengalaman dia, pengamalan, perubatan dia macam ni, baru dia berani suggest kat orang, kau kena ambil ni, kau kena ambil ni, kau kena ambil ni, kau ambil ubat ni. Ni apa orang tak tahu lagi, tak tahu keputusan lagi, dalam uji kaji lagi. Habis-habis dia suruh dah kita ambil, wajib ambil. Benda ni salah lah etika perubatan. Awak saya ngamuk hari ni. Saya salah, nak sebut salah. Betul, bodoh tak kerti jangan bercakap. Lagi kau cakap salah, kau tarik balik fatwa macam ni. Jenuh pun betul. Tambah cakap benda menyesatkan orang. Jangan cakap, diam. Itu disiplin ilmu. Pasal kita bicara pun baik ilmu. Satu, selagi tak pandai, jangan duk cakap merepet. Jangan keluar kau, biar mengaku bodoh apa, diam. Tak usah bercakap. Ini bercakap semua merepet. Kalau Allah Ta'ala paling besar lah. Jangan kata Allah Ta'ala ada benda yang dia tak tahu. Itu asal kita. Kita main bahasa sikit tadi tu. Bahasa tu kita tengok elok-elok. Kerana di sana yang ada tiada diketahui Allah Ta'ala akan keadaannya, hanyalah hakikat segala sesuatu itu nyata dalam ilmu Allah Ta'ala.
Yang ni dia nak cerita bahasa tu lah. Apa dia? Jadi jangan dikata bahawasanya ada yang tiada diketahui Allah Ta'ala. Tak boleh cakap macam tu. Salah. Pasal apa? Kerana tiada di sana, yang ada tiada, yang diketahui Allah Ta'ala akan keadaannya yang tiada tu, benda tak ada tu Allah Ta'ala tahu tu, dia adalah hanyalah hakikat segala sesuatu itu yang nyata dalam ilmu Allah Ta'ala yang dia ialah tiada. Itulah maksud Allah Ta'ala tahu yang benda tu tak ada. Satu salah bahasa mengatakan Allah ada benda dia tak tahu. Subhanallah. Tak. Jangan sekali-kali belajar cakap macam tu lah. Kalau bercakap saya sebut tadi ya, macam bahasa tadi lah, Allah tak tahu mungkin janji. Itu ngelat sikit, itu main bahasa namanya. Allah tak tahu cakap bohong. Lagi apa? Allah tak tahu masukkan orang kafir dalam syurga. Allah Ta'ala tak tahu. Apa maksud tak tahu? Tak tahu di situ semua dengan makna berbuat. Allah Ta'ala takkan buat masukkan orang kafir dalam syurga. Allah Ta'ala tak tahu cakap bohong. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan bohong. Mustahil bohong pada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan bohong, Tuhan tak jadi Tuhan dah lah. Allah tak tahu mungkin janji. Maksudnya bukan perbuatan Allah Ta'ala mungkin janji. Jadi tak tahu dengan mana tak buat. Memang banyak benda yang Allah Ta'ala tak buat. Okey, sikit bahasa itu. Jadi bahasa jangan sekali-sekali sebut benda bahasa salah. Habis. Wal hayatu artinya hidup. Siap. Alhamdulillah, selesai bab ilmu. Jadi asal kita bicara ni takluk ilmu atas nama takluk inkishaf, tempat takluk wajib, mustahil, harus. Misal setiap satu tu kena bagi faham. Dan cara takluk dia tanjizi qadim. Tu dia punya bahasa, istilah-istilah dia. Bahas apa pun mesti prinsip tu jangan silap. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.